طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini, Baitus Salam. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan memanfaatkan masa yang ada untuk kita memetik sebanyak mungkin faedah daripada hadis junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iaitulah hadis berkenaan dengan ketetapan ataupun apa yang disebut hadis yang kita katakan jarang untuk kita ta'ammul dan juga perhatikan makna yang terkandung di dalam hadis ini. Itulah hadis berkenaan dengan bahagian zina anak Adam. Baik. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hadis bahagian zina anak Adam ini? Baik, kita akan tengok dulu hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Hadis ini datang dalam pelbagai riwayat dan datang dalam beberapa lafaz. Tapi yang kita nak bincangkan iaitu hadis yang datang dalam riwayat Imam Muslim. Itulah hadis yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab Quddira ala ibni Adam hadzuhu minaz zina, dalam Kitabul Qadar. Jadi apa signifikan kitab tentang bahagian zina anak Adam ataupun hadis tentang bahagian zina anak Adam ini dengan Kitabul Qadar? Kita akan tengok kaitannya. Dan ada rasa anda dah bagi dekat Abu Talhah matan hadis. Mungkin Abu Talhah boleh share hadis tu supaya kita ada bahan lah. Bahan kita maksudnya hadis yang anda share dekat mesej tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Qadar, bab Quddira ala ibni Adam hadzuhu minaz zina wa ghairihi. Jadi hadis ini diletakkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Qadar, dalam kitab Al-Qadar. Maksud kitab Al-Qadar maksudnya tentang takdir, tentang ketetapan, tentang qadar. Dan itu yang lebih menarik ataupun lebih kita katakan lebih utama untuk kita tahu apa kaitan antara bahagian zina dan apa itu zina yang kita nak maksudkan dalam yang nak dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, dan apa kaitannya dan apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Itu yang kita akan bincangkan. Baik. Jadi hadis ini Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya, haddatsana Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Abu Hisham al-Makhzumi qala haddatsana Wuhaib حدثنا سهيل بن أبي صالح
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع والأذنان زناهما الاستماع فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. Baik. Jadi maksud hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Sesungguhnya telah dituliskan, telah tertulis, kutiba. Di sini penulisan di sini penulisan apa? Penulisan qadar. Iaitulah takdir kauni. Bukan takdir syar'i. Ini kita kena faham. Jadi kutiba ay kutiba kitabatan taqdiran. Apa kita kata qadariyan, kauniyan. Telah ditulis ketetapan kauni, qadari. Maksudnya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita akan tengok nanti riwayat yang menjelaskan hadis ini. Baik. Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Okey, sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu telah tertulis ataupun telah ditulis bahagian ataupun telah ditulis ke atas anak Adam bahagiannya daripada zina. Apa maksud nasibuhu minaz zina? Maksudnya ketentuannya daripada zina. Nasibuhu yang bahagiannya. Minaz zina, daripada zina. Baik. Mudrikun dhalika la mahalata. Mudrikun dhalika la mahalata. Yang pasti akan mengenainya ataupun yang pasti akan terkenanya. Kalau dalam terjemahan ensiklopedia hadis tu dia kata apa? Pasti akan dijalaninya. Yang pasti akan mengenainya. Mudrikun dhalika la mahalata. Maksud la mahalata maksudnya pasti. Tidak dapat tidak. Pasti akan terkena. Okey. So di sini first kali kita kena faham. Nabi SAW bagi tahu kutiba ala bani Adama nasibuhu minaz zina. Telah ditulis. Siapa yang tulis? Allah Ta'ala tulis di mana? Di Lauh Mahfuz. Kutiba. Tetapi kitab di sini, penulisan di sini kita dah sebut bukan kitab syar'i. Maksudnya dia bukan perintah syar'i. Tetapi dia adalah penulisan dari sudut qadari. Maksudnya takdir ketentuan Allah. Memang Allah Ta'ala mengetahui balik pada maratibu ataupun kita kata maratib al-qadar. Itulah martabat kita beriman dengan qadar apa? Ada 4. Ilmu, lagi al-khalq, al-kitab, al-ilmu, al-kitabah, al-khalq, al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. 4. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui sesuatu dan segala sesuatu, apa yang berlaku, apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku, bagaimana sekali yang akan berlaku tu Allah Ta'ala tahu. Baik. Al-ilm. Kemudian yang kedua, martabat qadar al-kitabah. Ni Allah menulis segala sesuatu. Kan? Allah menulis segala sesuatu. Baik. Kemudian al-masyiah. Al-masyiah, kehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Yang keempat, al-khalq, Allah mencipta. Baik. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Jadi maksudnya kutiba di situ adalah kitabah
takdir tu. Kitabah takdir. Bukan kitabah syar'i. Maksud apa maksud bukan kitabah syar'i? Maksudnya ayat ini kutiba atau hadis ini kutiba ala ibni Adam, telah tertulis atau telah ditulis ke atas Bani Adam nasibuhu minaz zina, bahagiannya dari zina, tak sama dengan ayat Al-Quran yang berbentuk hadis ataupun ayat Al-Quran yang kita kata yang datang dalam bentuk pensyariatan. Contohnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam dengan kutiba ala bani Adam nasibuna tak sama. Maksudnya kitabah kutiba alaikumusiyam maksudnya apa? Diwajibkan, dituliskan ke atas kamu, ditetapkan ke atas kamu, yakni ketetapan syar'i. Maksudnya kamu wajib berpuasa. So tak sama dengan siyak ataupun konteks hadis ini, dituliskan ke atas kamu, bahagiannya dia tuliskan kepada anak Adam itu bahagiannya daripada zina. So kita kena faham. Supaya apa? Tak ada nanti orang cakap, ni maksudnya semua orang bolehlah ada bahagian zina, bolehlah. Dia bukan pensyariatan, dia bukan perintah. Tetapi dia hanya khabar yang menceritakan tentang takdir. Baik, kita akan bincang nanti kemudian. Baik. Apa yang ditulis? Nasibuhu minaz zina, bahagiannya daripada zina. Baik, apa zina? Apa maksud zina ni? Jadi yang kita faham zina, kan Allah Taala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. So zina ni makruf lah. Maksudnya iaitulah apa dia perbuatan apa dia irsabul abda' ila apa dia disebut ghasbul abda' ila ghairi mahalliha ala apa dia walaysa ala apa dia disebutkan apa? Maksudnya kita meletakkan ataupun melakukan kita kata perbuatan, yakni persetubuhan yang tidak dilakukan atas apa yang diizinkan oleh syarak. Maksudnya apa dia makruh lah zina kan, maksudnya yang bukan dilakukan dengan perkahwinan yang halal, bukan dilakukan dengan musaharah, dengan perkahwinan yang halal, maksudnya yang tidak syar'i. So kita fahamlah zina ni maksudnya perkara yang Allah Taala sebut innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, perkara yang keji dan seburuk-buruk jalan. Baik, jadi kita tak bincang panjanglah tentang zina. Kita boleh buka dalam tafsir ayat dalam surah dalam ayat apa, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dalam surah Al-Isra lah kan, Al-Isra ayat 32. Surah Al-Isra ayat 32. Baik, jadi yang dimaksudkan sini kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina, maksudnya bahagian daripada zina ni, bahagian daripada zina. Baik, asalnya kalau kita tengok zina ni memang maksudnya itulah, tetapi hadis ini kita kena faham dari sudut konteks keseluruhannya. Disebut mudrikun dzalika la mahalata. So dijelaskan maksud zina di sini adalah maksud yang bukan maksud yang kita kata yang menjadi mahal taklif al-hudud. Maksudnya dalam hadis ini zina yang dimaksudkan bukan zina yang menjadi tempat kita kata apa, akan terlaksananya hukum hudud. Itu kita makruf lah. Maksudnya kalau ghairu muhsan maka disebat 100 kali. Kalau muhsan, kalau dah menikah maka direjam, maka direjam sampai mati. Maka kita kata hudud lah. Tapi bukan, hadis ni tak maksudkan itu. Sebab tu di dalam hadis ni disebutkan apa, fal ainani. So Nabi SAW sebut fal ainani zinahuma an-nadharu.
Maka kedua mata, zina bagi kedua mata adalah an-nazaru, pandangan. An-nazaru, pandangan. Baik, ini maksudnya. Maksud Nabi SAW, zina yang bukan zina yang khusus, ataupun bukan zina yang dimaksudkan dengan zina yang kita kata yang menatijahkan hukum syar'i, yang maksudnya menatijahkan hukum hudud. Bukan yang dibahaskan mengikut perbahasan hukum, bukan. Tetapi zina yang secara umum. Baik. Nanti kita akan lihat apa dia dekat mana dalam Al-Quran, zina ni dalam kategori apa. Baik. Dikatakan sini la mahalata, tak, maksudnya kamu akan terkena, mudrikun zalika. Baik, semualah. Bila Nabi SAW kata kutiba ala ibni Adam, ditetapkan ke atas anak Adam. Baik, siapa anak Adam? Semua kita min ghairi istithna, tanpa ada pengecualian, semua kita. Baik. Zinahuma an-nazar, fal ainani zinahuma an-nazar. So Nabi kata kedua mata, zina bagi kedua mata adalah pandangan. Maksudnya pandangan yang melihat perkara yang haram. Perkara yang haram. Baik, wal udhunani, dan dua telinga kamu, zinahuma al-istima'. Zina bagi kedua telinga kamu adalah istima', kamu memasang telinga, kamu mendengar perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang membawa kepada zina. Okey, mata tadi kamu melihat perkara yang membawa kepada zina. Nampak? Perkara yang membawa kepada zina, aurat wanita. Baik. Ataupun zina sekali zina tu sendiri. Kan, zina itu sendiri. Baik. Baik, wal lisanu zinahul kalamu, dan lisan, lidah, zinanya adalah kalam. Kamu berkata, kamu bertutur. Apa dia? Bertutur dalam rangka untuk melakukan perkara yang haram, atau perkara yang menyebutkan perkara-perkara yang membawa kepada zina, atau perzinaan itu sendiri. Maksudnya di sini maksudnya perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina, kan? Baik. Wal yadu zinaha al-batshu, tangan, dan tangan zinanya adalah sentuhan, al-batshu, sentuhan. Baik, maksudnya kamu menyentuh perkara yang haram. Kamu menyentuh perkara yang haram dengan tangan kamu, maka itu zina. Tapi kena hukum had ke? Tak kena lah. Tapi kita kena bincang apa hukum dia, kita akan bincang. Baik. Warijlu zinaha al-khuta, kaki pula, bahagian zina bagi kaki. Itu kita kata bahagian zina bagi kaki adalah apa? Khuta, yakni tapak, ataupun kita kata apa? Jejak kaki kamu tu. Jejak langkah kaki kamu tu digunakan untuk pergi ke tempat-tempat perzinaan, atau tempat yang membawa kepada perzinaan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati juga yahwa. Yakni yahwa maksudnya, kalau sini diterjemahkan dengan apa? Berkeinginan. Ini daripada perkataan hawa nafsu. Kenapa sumiyal hawa? Kenapa dinamakan hawa nafsu tu hawa nafsu? Kerana li'annahu yahwuna sahibuhu ilan nar. Itu asal perkataan hawa nafsu. Kerana dia menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka. Kenapa? Kerana hawa nafsu ni dia akan membawa kepada pemiliknya kepada neraka. Sebab itu wal qalbu yahwa, maksudnya dia hati berkeinginan untuk menjerumuskan pemiliknya ke dalam lembah perzinaan. Wa yatamanna maksudnya dan berangan-angan. Nampak? Wa yusaddiqu dhalikal farju wa yukadzibuh. Sedangkan semua itu akan
dilaksanakan. Sama ada akan dibenarkan hal tersebut, yakni segala macam wasilah ataupun dorongan untuk melakukan perzinaan itu, akhir sekali yang akan bertindak adalah apa? Wa yusaddiqu dhalika al-farju wa yukadzibuh. Maksudnya yang akan menggerakkan, yang akan membenarkan apa yang diinginkan, apa yang didengar, apa yang diperkatakan, apa yang dilangkahkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikatakan, apa yang disentuh, apa yang dijalankan dengan kaki dan hati, kesemua itu akan dibenarkan dengan kemaluan ataupun didustakan dengan kemaluan. Maksudnya yang akan menentukan berlaku perzinaan yang hakiki, yang maksudnya yang berlaku, ya, kita kata yang hakiki, perzinaan yang hakiki, iaitulah kemaluan. Balik ke akhir sekali, iaitulah balik kepada kemaluan. Baik. Jadi kat sini hadis ni kalau kita tengok balik, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Qadar. Baik, kita nak tengok riwayat-riwayat lain. Baik, riwayat lain kalau kita tengok. Baik. Baik, kita tengok penjelasan hadis ni. Baik. Dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, dengan sanad yang sahih, sama juga daripada Abu Hurairah. So disebutkan hadis, lafaz tersebut, kataballahu ala kulli nafsin hadzaha minaz zina. So ini lagi jelas. Maksudnya tadi kan riwayat Muslim kata kutiba ala bani Adam, ditulis ke atas Bani Adam. Kita kata semua anak Adam. Okey. Sekarang ni dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan kataballahu ala kulli nafsin, Allah menulis ke atas setiap jiwa. Kullu nafsin. Apa maksud kullu nafsin ni? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nak faham mudah. Semua jiwa yang akan merasa mati. Maksudnya semua manusia lah, kita lah semua. Kita semua. Baik. Baik, dalam riwayat Imam Ahmad ni disebutkan apa? Kataballahu ala kulli nafsin hadzaha minaz zina. Maksudnya Allah Ta'ala menulis setiap ke atas setiap jiwa hadzaha, yakni bahagiannya daripada zina. Dalam Sunnah Ibnu Abi Asim juga dengan lafaz yang sama, kataballahu ta'ala ala kulli nafsin hadzaha minaz zina. Baik. Putus ke? Nak harap tak putus kot. Nak kena check. Takut putus, kerana kat sini dia tak gerak. Risau putus lagi cakap seorang-seorang. Baik, anda rasa tak putus Okey, ada Baik. Test. Baik, jadi dalam riwayat Imam Ahmad, dan juga As-Sunnah daripada Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dengan sanad yang sahih, disebutkan kataballahu ta'ala ala kulli nafsin hadzaha minaz zina. So disebutkan sini dengan jelas ke semua jiwa ada bahagian daripada, alhamdulillah tak putus, ada bahagian daripada zina. Baik. Kemudian kita tengok penjelasan hadis ni. Kalau kita tengok penjelasan hadis ni, baik, hadis ni Imam Syekh Al-Albani rahimahullah letakkan juga dalam silsilah al-ahadith as-sahihah. Silsilah al-ahadith as-sahihah, nombor hadis 2804. Baik. Kalau kita tengok
dalam riwayat yang lain disebutkan kullu bni adama asaba minaz zina la mahalah. Ini dalam lafaz yang lain. Kullu bni adama asaba minaz zina la mahalah. Setiap anak Adam asaba minaz zina la mahalah, akan kena bahagian daripada zina. La mahalah, pasti akan kena. Apa maksud pasti akan kena? Bahagian, akan ada bahagian anggota badannya yang akan terkena. Jadi apa maksud dia? Maksud dia dalam hadis yang kita bacakan tadi, fal ainu zinaha an-nadharu. Dalam riwayat Muslim, fal ainan, dua mata, maksudnya zinanya melihat. Wal yadu zinaha al-lams, al-batshu, yakni tangan zinanya adalah menyentuh. Wan nafsu tahwa wa tuhaddith. Ini datang dalam riwayat lain, tahwa wa tuhaddith, maksudnya nafsu tu menggerakkan, mendorong hatilah. Macam dalam riwayat Imam Muslim tadi, yashtahi ataupun yahwa wa yatamanna. Dia apa kita kata mengangan-angankan. Dia berkeinginan dan berangan-angan. Wa yusaddiqu dhalika aw yukadzibuhu al-farju. Dan yang akhir sekali, apa yang kemuncaknya yang akan menentukan sama ada zina itu berlaku atau tak, iaitulah apa? Dibenarkan oleh al-farju. Al-farju ni bukan orang kita dia ingat merujuk kepada wanita saja, tak. Al-farju ni adalah umum, termasuklah lelaki dan wanita disebut al-farju, kemaluan. Kan? Kemaluan. Maksudnya dalam bahasa Arab dia adalah umum, maksudnya dia tak kira lelaki atau wanita, disebutkan, diitlakkan dengan faraj, furuj. Baik. Jadi yang membenarkan dan menustakan kata Nabi adalah furuj. Baik, apa maksud hadis ni? Baik, kita nak tengok syarahan hadis ni. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dalam hidup di dunia ini. Apa tujuannya? Allah Taala antaranya apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tujuan Allah Taala cipta kita hidup di dunia ni antaranya adalah apa? Untuk menguji kita. Liyabluwahum, untuk menguji mereka. Ayyukum ahsanu amala, siapakah yang amalannya lebih baik. Jadi siapa yang mentaati Tuhannya, siapa yang mentaati Allah, kan, dan bermaksiat kepada hawa nafsunya, ya, dan mentaati Allah dan tidak mengikuti hawa nafsunya, maka dia termasuk orang yang akan diridai dan akan diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang bermaksiat kepada Tuhan, bermaksiat kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya, maka dia termasuk di kalangan ahli neraka. Baik. Dalam hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bagi tahu bahawa kullu bani Adam, semua anak Adam, maksudnya apa? Kutiba alaihi fil lauhil mahfuz. Kita sebut tadi, telah tertulis di lauh mahfuz. Semua kita. Apa benda? Asaba minaz zina la mahalah, akan terkena bahagian zina. Bahagian zina. Itu lebih tepatlah nak terjemah bahagian zina. Kalau kita kata semua anak Adam akan berzina, salah. Maksudnya akan terkena bahagian zina. Apa maksud dia? Waqa'a lahu min dawa'ihi, maksudnya akan terkena pendorong-pendorong ataupun faktor-faktor ataupun pendorong-pendorong yang akan mendorong seseorang untuk melakukan perzinaan. Itu maksud dia. Maknanya lagi, nak jelas lagi, kita kata annal insan musibun dhalik, semua manusia akan terkena. Wala mafarra minhu, takkan boleh lari. Wala mafarra minhu, takkan boleh lari. Sebab Nabi kata la mahalah, pasti. Faqad quddira alaihi nasibun minadh-dhina, maksudnya telah ditakdirkan oleh Allah, kita akan terpalit, akan terkena
akan tertimpa dengan bahagian-bahagian zina tadi. Iaitulah apa? Maksud bahagian zina ni apa? Maksudnya pendorong-pendorong yang menghias ataupun yang menghias pandangan mata kita, yang menghias pendengaran kita, yang menjadikan kita berkeinginan dalam hati kita, yang menjadikan tangan kita ini apa, nak menyentuh, yang kita kata mendorong kaki kita untuk bergerak, hati untuk berkeinginan dan bercita-cita, akan terkena salah satu ataupun semua sekali. Siapa kata? Nabi SAW. So, sebab itu Imam Muslim letakkan hadis ni dalam Kitabul Qadar. Kita kena faham. Baik, okey. Jadi maksudnya di sini faqad quddira alaihi nasibun minaz zina. Maksudnya telah ditakdirkan kita akan terkena, terpalit dengan bahagian-bahagian zina. Dan kita akan terkena tanpa syak. Dan ini adalah perkara yang telah apa? Muqaddarah, ditakdirkan, yang mesti akan berlaku. So kita kena faham. Ini kita kena faham betul-betul. Baik. Sebab itulah Nabi SAW bagi tahu fal'ainu zinaha an-nazar, atau fal'ainani zinahuma an-nazar. Dalam riwayat Imam Muslim kan, dua mata zinanya adalah pandangan. Maksudnya apa? Bitatallu'i ala ma harramahu Allah min an-nazari ila an-nisa. Dengan mata itu melihat apa yang diharamkan oleh Allah, itulah melihat wanita yang tidak halal untuknya, melihat aurat wanita. Wa ma yad'u ila al-fahishah, dan apa yang mendorong dan menyeru kepada perkara yang keji, yakni zina. Al-fahishah bukan zina saja, termasuk liwat dan segala macam dia punya package yang ada sekarang ni. Na'udzubillahi min dhalik. Yang ada kita kata LGBT tu fahishah lah tu. Bahkan itu kita kata lebih dahsyat. Wal yadu zinaha al-batshu. Tangan zinanya adalah sentuh, yakni menyentuh apa yang diharamkan oleh Allah, menyentuh wanita yang tidak halal, contoh. Wan nafsu tahwa wa tuhaddith. Wan nafsu yahwa wa yatamanna. Dalam hadis Imam Muslim, hati, jiwa ataupun nafsu tadi, dia sentiasa inna an-nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Maksudnya nafsu itu sentiasa mengarahkan kepada perkara yang buruk. Nafsu al-ammaratun bisu'. So semua ada, semua kita ada. Baik, kita kena faham. Baik. Lagi apa lagi yang Nabi sebut? Tangan tadi. Kemudian nafsu kan, jiwa ataupun hati tadi. Yang dia mendatangkan dia keinginan, lamah. Baik. Jadi yang dimaksudkan dengan hati itu adalah nafsu al-ammaratu bisu, yakni yang mendorong, yang yusyajji', yang memberikan motivasi dan galakkan untuk melakukan kejahatan. Nampak? Baik. Dan akhir sekali, wa yusaddiqu dhalika aw yukadzibuhu al-farju. Yang menentukan adalah kemaluan, yang membenarkan kemaluan untuk melakukan perzinaan dengan anggota badannya tadi, untuk jatuh kepada perzinaan. Dan ini kalau kita tengok balik antara perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang memang ada pada setiap kita, dan kita tak boleh nak lari. La mafarra lahu, sebab Nabi kata la mahalah. Tengok dalam riwayat Imam Muslim tu, Nabi kata la mahalah, pasti tak boleh lari. Tak kira siapa, ustaz ke, tak ustaz ke, orang awam ke, doktor ke, apa lagi, alim ulama ke, orang biasa ke, orang tak biasa ke, orang ada ilmu ke, orang tak ada, semua ada nasib, bahagian. Cuma kita kena faham, yang membenarkan adalah apa? Yukadzibu atau yusaddiqu al-farju, yakni kemaluan. Sebab itulah kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjaga
kemaluan. Dan sebab apa dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang menjaga kemaluan. Baik, kita akan sebut apa maksudnya lagi. Baik. Jadi apa yang nak dimaksudkan dengan hadis ni? Adakah maksudnya kita kena biarkan perzinaan? Na'udzubillah min dzalik. Bukan maksud itu. Adakah maksudnya kita kena biarkan orang tengok benda haram? Adakah maksudnya kita kena biar saja orang tengok pornografi? Adakah kita kena biar saja tak perlu berdakwah? Bukan. Maksudnya apa? Maksudnya hadis ini nak bagi tahu tentang secara umumnya manusia semua akan terpalit dengan benda ni. So maksudnya kita tak perlu, kita jangan rasa macam kita terpalit dengan apa pendorong-pendorong tadi. Maksudnya paling kurang orang yang kita tengok buka internet hari ni lah. Kalau kita buka dekat YouTube, kalau kita tiba-tiba saja benda-benda yang mengarut, benda-benda yang buka aurat dan sebagainya akan datang. Betul tak? Kita buka TV, tengok TV cukup. Kalau tak TV lagi bagus. Kalau orang tengok TV, ada akan datang iklan yang akan menayangkan perempuan yang tidak menutup aurat. Contoh. Itu maksudnya nasib. Kutiba lahu min nasib. Ataupun dia pergi jalan. Nak pergi masjid. Perempuan lalu. Jadi itu maksud dia. Maksudnya akan terkena, kita akan terkena. Tetapi apa maksud hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu apa? Maksudnya di sini, ini adalah satu penjelasan untuk manusia tentang maksiat anggota badan kita. Semua anggota badan kita ni akan terlibat dengan nasib bahagian zina tu. Maksudnya bahagian zina maksudnya bahagian-bahagian yang melibatkan anggota badan tadi. Kalau mata tadi melihat, so kita tak boleh lari. Cuma kita nak bincang sekali, adakah ini bermaksud kita kena biarkan, ataupun kita akan maksudnya kita hanya biarkan orang buat tengok benda maksiat, kita tak ingkar, ataupun kita biarkan orang sampai ketagihan. Adakah maksudnya sampai dia tengok tu? Bukan. Kita tak maksudkan macam tu. Nanti kita akan jelaskan. Baik. Jadi maksudnya di sini Nabi nak bagi tahu anggota badan kita ni memang Allah Taala jadikan untuk apa? Memang Allah Taala jadikan untuk diuji dengan maksiat-maksiat tersebut, dengan perkara-perkara haram, perkara-perkara yang mendorong kepada perzinaan. So memang Allah Taala cipta macam tu. Sebab apa? Sebab Allah nak uji siapa yang betul, siapa yang benar, siapa yang tipu, siapa yang mampu menahan hawa nafsunya, menahan kemaluannya, dan siapa yang tak mampu. Nampak? Sebab itu disebut sini, sebab apa dijelaskan oleh Nabi SAW, hatta yajtanibuha wa la yaqa'u fiha, supaya kita menjauhi perkara tersebut, yakni zina, dan kita tidak jatuh pada perzinaan. Dan kalau kita terjebak dalam mana-mana anggota tadi, mata, apa lagi, telinga, dan lisan, maka apa? Kita kena cepat-cepat taubat. Kita kena cepat-cepat taubat. Ini yang dimaksudkan di dalam ayat surah dalam surah An-Najm ayat 32 kalau tak salah. Alladzina yajtanibuna al-kaba'ira al-ithmi wal fawahisha, macam ayat tu dalam surah illa al-lamam, alladhina yajtanibuna al-kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam, dalam surah An-Najm ayat 32, betul lah, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ini Allah Ta'ala sebut tentang orang yang akan diberikan ganjaran disebabkan amalan baik dia, orang yang akan diberikan ganjaran yang buruk disebabkan amalan buruknya. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu
bil husna. So Allah kata bagi milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Sebab Allah Taala nak apa? Untuk Allah memberikan ganjaran atau pembalasan bagi orang yang melakukan keburukan bima amilu, terhadap apa yang mereka amalkan. Wa yajziyal ladzina ahsanul husna, dan Allah akan memberikan ganjaran kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi, alladzina yajtanibuna kabairal ithmi, iaitulah siapa? Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, kabaira al-ithmi, wal fawahisha, dan perkara-perkara keji, termasuklah zina, liwat dan sebagainya, LGBT semua tu termasuk. Illal lamam. Illal lamam inilah yang dijelaskan dalam hadis ni. Apa? Kecuali mereka tak boleh nak lari daripada lamam. Lamam ni apa maksudnya? Maksudnya dosa-dosa kecil. Apa dosa-dosa kecil ni? Iaitulah apa? Mata tadi yang Nabi bagi tahu tadi. Kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Itu maksud lamam. Kecuali al-lamam, yakni kecuali dosa-dosa kecil. Sebab itu Allah kata inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabb kamu wasi'ul maghfirah, yakni keampunannya luas. Wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dialah yang mengetahui tentang kalian ketika dia menciptakan kalian daripada tanah. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan ketika kalian berada di dalam peringkat-peringkat penciptaan, di dalam janin, di dalam apa? Perut ibu-ibu kamu, ibu kalian. So Allah Ta'ala tahu. Maksudnya apa? Idh antum idh ansha'akum wa a'lamu bikum idh ansha'akum, ni qadar, takdir. Allah dah tetapkan bahawasanya kamu akan kena benda tu. Fi butuni ummahatikum, ketika kamu dalam perut ibu kamu lagi. Fala tuzakku anfusakum, sebab tu jangan kamu menganggap diri kamu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, dia lebih mengetahui siapakah yang bertakwa, siapakah yang lebih yang bertakwa, yang takutkan Allah. So sebab itu kita katakan ketika mentafsirkan makna al-lamam ni, al-lamam ni ada beberapa pendapat ulama, tetapi dia tak akan lari daripada apa? Yang pertama, kalau kita tengok al-lamam maksudnya dosa-dosa pada zaman jahiliah. Alladhi illa al-lamam alladhi alammu bihi min al-ithmi wal fawahishi fi jahiliyati qabla al-islam. Orang yang dia ada dosa pada zaman jahiliah sebelum dia bertaubat atau sebelum dia masuk Islam, maka dosa sebelum dia bertaubat atau sebelum dia masuk Islam itu disebut lamam. Jadi itu Allah ampunkan. Baik, itu satu riwayat. Sebab itu datang dalam riwayat Ibnu Abbas dan sebagainya, dia kata illa ma qad salaf, apa yang telah lalu, itu maksud lamam. Baik, yang kedua, al-lamam maksudnya apa? Al-lamam maksudnya al-lamam maksudnya dosa-dosa kecil, iaitu maksudnya dalam hadis Abu Hurairah tadi, hadis Imam Muslim. Itulah apa yang kita sebutkan zina, apa dia mata, apa dia mulut, telinga, tangan, kaki, dan faraj. Maka kalau dia terjebak dalam mata dia melihat perzinaan ataupun melihat perzinaan, melihat wanita yang apa dia mengajak kepada perzinaan, segala faktor-faktor dorongannya kan, yang membawa kepada hal tersebut. Mulut dia cakap nak buat benda tu, tangan dia sentuh, tetapi tak sampai maksudnya dibenarkan oleh kemaluannya, tak sampai dia melakukan perzinaan, maka orang itu disebut al-lamam, fahuwa al-lamam. Kalau kemaluan yang membenarkan yang ni buat zina, dia dipanggil zanian, dia dipanggil penzina. Tapi kalau dia hanya berkeinginan tetapi dia tidak maksudnya dia tak membenarkan apa dapat dengan kemaluannya,
maksud kemaluan yang mendustakan, so dia ada lagi takwa lah maksudnya, maka dia dinamakan al-lamam. Itu satu pendapat. Baik, satu pendapat. Baik, sebab itu dikatakan oleh Masruq, dia kata in taqaddama kana zina. Kalau dia pergi, kan, maksudnya kaki dia dah pergi, kaki dia tadi dah pergi berjalan ke tempat pelacuran contoh, tapi dia diingat ke Allah Subhanahu Wa Taala, Allahu Akbar, kemudian dia tak jadi, dia patah balik, so dia panggil lamam, kan? Kalau dia bertaubat, habis, settle, Allah Taala akan ampunkan. Yang jadi masalah bila dia berzina, itu je masalah, kan? Nanti kita akan bincang, adakah fitnah yang kita sekarang ni fitnah pornografi, adakah dia termasuk dalam mana? Dia termasuk dalam lamam atau tak? So kita akan tengok nanti. Baik, dalam pendapat yang berikutnya disebutkan oleh sebahagian ulama lagi, al-lamam maksudnya al-qublah wal ghamzah wal nadhrah wal mubasharah. Idza massa al-khitan faqad wajaba al-ghaslu wa huwa zina. Maksud al-lamam ni hanyalah apa? Maksudnya yang dibuat oleh, maksudnya hanya dibuat oleh anggota-anggota badan yang lain kecuali kemaluan. Kalau kemaluan start buat benda tu, perzinaan tu, maka dia jadi zina. Tapi kalau setakat okey, sentuh, raba, cium, maka itu al-lamam. Maksudnya kalau dia buat benda tu kemudian dia bertaubat, dipanggil lamam. Kalau dia buat benda yang zina tu, maksudnya kemaluan dia membenarkan, itu Nabi kata yusaddiquhu al-faraju. Nabi tak kata yaznun kan, Nabi kata dibenarkan oleh kemaluannya. So dalam hadis Al-Quran dengan hadis dia guna bahasa yang berlapik. So kita tak guna bahasa-bahasa yang orang hari ni guna. Dia guna bahasa-bahasa yang kadang-kadang kita sakit hati kita dengar, bahasa-bahasa yang terlampau jelas sangat. So kita, bila kita penuntut ilmu, kita kena ikut apa yang bahasa Quran dan hadis sebut. So Nabi kata dibenarkan oleh apa? Faraj atau tidak. Apa maksud dibenarkan oleh faraj? Maksudnya kalau dibuat zina tu, itulah dibenarkan oleh faraj. Faraj dia telah pilih jalan tu. Dia telah pilih jalan perzinaan tu. Kalau dia pilih jalan ketakwaan, dia tak akan buat. Itu maksud dia. So kita kena faham. Sebab tu dikatakan oleh sebahagian ulama lagi, dia kata allazina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam illa an yalumma biha thumma yatub. Maksud al-lamam di sini, orang yang kita kata dosa-dosa kecil ni, maksudnya dia teringin nak berzina. Sebab apa? Sebab memang Allah Subhanahu Taala jadikan bahagian, setiap anggota badan kita ni memang ada bahagian yang apa, dia akan terpengaruh dengan dorongan perzinaan. Maksudnya semua orang akan ada dorongan tersebut. Nampak? Ayyalumma, dia nak, dia teringin, dia tengok mata tu cantik, dia tengok tu seronok, kemudian tangan, kemudian lisan, dia kata dia cakap dengan lisan dia, kemudian kaki, yang akhir sekali itulah yang menentukan. Tapi kata para ulama, ayyalamma biha thumma yatub, maksudnya dia bertaubat, dia istighfar, dia bertaubat. Datang saja perasaan dan sebagainya, dia terus ingat Allah, tak buat. Okey, itu yang ke berapa? Tiga kan? Yang ketiga ke yang dua? Sebab itu datang lagi tafsiran daripada Mujahid, kata alladhi yalum atau yalamma bidzambi thumma yada'hu. Dia nak, teringin nak buat, tapi kemudian dia tinggalkan sebab dia takut Allah. Baik, ada juga pendapat yang mengatakan al-lammah ni, al-lamam daripada al-lamah. Maksudnya keinginan untuk melakukan perzinaan, as-sariqah, curi, atau syurbul kham, atau minum arak, thumma la ya'ud, kemudian dia tak mau dah. Maksud dia hanya terlintas perasaan dia nak buat benda tu, kemudian dia ingat Allah, dia tak ulang. Nampak? Sama juga macam Al-Hasan Al-Basri kata al-lammah minaz zina atau sariqah atau syurbul kham thumma la ya'ud. Dia hanya keinginan, kemudian dia tak ulangi. Kemudian Al-Hasan Al-Basri lagi kata
qad kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulun hadha ar-rajul yusibu al-lammata min az-zina. Sahabat Nabi dulu dia akan cakap, lelaki ini dia terkena lammah min az-zina. Maksudnya dia ada keinginan untuk melakukan perzinaan. Al-lammah maksudnya lammah di sini nak di keinginan, sama ada dia nak minum arak ataupun nak mencuri ataupun nak berzina. Fayukhfiha fayatubu minha. Tapi lelaki tersebut dia menyembunyikan keinginan dia tu. Maksudnya dia tak zahirkan keinginan dia. Kemudian dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Itu maksud dia. Maksudnya apa kesimpulannya? Maksudnya al-lamam ni keinginan untuk melakukan dosa-dosa tadi. Antaranya zina. Tetapi dia tak menzahirkan. Bila dia menzahirkan dengan tangan, dengan ataupun dengan lisan ataupun dengan tangan dia tulis ke, macam kita tengok baru-baru ni orang share pasal laman web lucah kan, dia tulis. Kita dulu tak pernah dengar, kita pun pelik macam mana ada orang yang boleh jadikan apa dia sekarang ni dahsyat. Kita na'udzubillah min dhalik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maksudnya teruk sangat sampai tahap boleh diambil gambar-gambar perempuan yang berhijab dan sebagainya, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk mereka memuaskan hawa nafsu, kemudian disebarkan di dalam laman web yang tertentu. Jadi ini kita kata ini bukan takat lamam, ini bukan lamam lah, ini memang dia akan kita kata apa yang dia tulis tu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihitung. Walaupun dia tak buat benda tu, tetapi dia akan dihitung. Jadi kita kena faham. Dan itu kerana dia menyeru orang, menyebarkan pula, so dia tak masuk lamam. Baik. Jadi itu antara perkara yang kita kata yang kita kena faham antara kita kata apa antara kaitan antara hadis dengan ayat tadi. Baik. So Abu Hurairah radhiyallahu an, antara sahabat Nabi yang mentafsirkan ayat dalam surah Az-Zumar ayat 32 tu dengan ditafsirkan dengan penjelasan dalam hadis Sahih Muslim tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. So maksudnya di sini kita nak bagi tahu, kita memang tak boleh nak lari daripada benda ni. Kita tak boleh nak lari daripada dorongan-dorongan. Tetapi apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh nak lari. Apa yang kita boleh buat adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran, perintah syarak, tadi kita dah sebut tadi takdir. Memang kita takkan terlepas. Maksudnya takkan terlepas, bergantung dengan situasi kita. Bergantung dengan keadaan kita. Bergantung dengan situasi seseorang. Tetapi dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, Allah Ta'ala memberikan garis panduan. Allah kata wala taqrabu zina, wala taqrabu az-zina. Jangan kamu dekati zina. Kata para ulama tafsir, jangan dekati apa sahaja wasilah, apa sahaja perkara yang boleh mendorong kepada perzinaan. Jangan dekati. Allah larang. Allah larang. Maksudnya apa? Boleh ke dekati zina? Tak boleh lah. Boleh ke tengok apa dia pornografi? Haram hukumnya. Sebab apa? Sebab dia adalah wasilah kepada zina. Sebab tu kita pelik juga ada orang di share fatwa syadz yang mengharuskan ataupun yang mengatakan apa dia onani kan, masalah onani ni dibahas kan. Ada yang keliru, dia sebarkan kata boleh. Salah. Maksudnya dia tak faham. Kita kena faham bahawasanya bila Al-Quran kata wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, maksudnya tak boleh lah. Maksudnya bila Allah kata jangan dekati zina, apa sahaja perkara yang boleh mendatangkan kepada perzinaan. Baik. Cuma bila kita nak faham dengan hadis, ada orang yang terjebak dalam ke mana-mana bahagian. So kita kena faham. So bila kita faham isu ni, bila kita faham hadis Sahih Muslim tu, kita akan faham benda ni adalah ujian Allah, ibtila, ikhtibar. Ada orang yang diuji dengan mata dia. Mata dia tak dia tengok benda tu. Ada orang yang diuji dengan apa? Tangan dia. Ada orang yang diuji dengan sekian-sekian. So apa dia punya ubat dia? Ubat dia kembali kepada syariat,
kembali kepada syariat. Dan balik pada ayat yang kita baca tadi, illal lamam, maksud lamam tadi maksudnya orang yang dia cepat bertaubat. Maksudnya bila ada saja terdetik dalam hati untuk melakukan maksiat, terdetik saja dalam hati untuk tangan kita ni nak buat benda yang maksiat ni, nak menggerakkan tangan kita untuk buat benda maksiat, untuk tekan benda maksiat dan segalanya, ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali kepada Allah. Baik, katakan ada orang yang terlajak, apa nak buat? Kembali kepada Allah dan jangan dizahirkan. Sebab itu kata Hasan Al-Basri tadi, kanu sahabah yaqulu hadha ar-rajul yusibu al-lammah min az-zina wal lammah min syurbil khamr fayukhfiha fayatubu minha. Ada orang zaman Nabi pun ada tak orang yang teringin nak buat zina? Ada seorang lelaki budak muda datang jumpa Nabi SAW, dia nak minta izin daripada Nabi dia nak berzina. Itu dalil. Betul apa yang Nabi SAW bagi tahu, benda ni adalah takdir yang Allah Ta'ala tetapkan pada setiap anak Adam. Cuma kita kena faham, orang yang dirahmati oleh Allah, al-ma'sumu man asama Allah, al-ma'sumu man rahim Allah, orang yang terpelihara, orang yang terjaga, orang yang mahfuz, yang terpelihara, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala batang tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang yang dirahmati oleh Allah. Siapa orang yang dirahmati oleh Allah? Orang yang mereka menggunakan kesemua panca indera yang Allah Ta'ala sebut ada bahagian zina tadi, mereka gunakan, disalurkan pada perkara yang halal. Mata mereka gunakan untuk melihat isteri mereka, tangan mereka gunakan untuk menyentuh isteri mereka yang halal, kemaluan mereka digunakan untuk isteri mereka. Mereka tidak menggunakan pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab itu kita kata Nabi SAW bila datang, ini dalam Musnad Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad sahih, hadis yang sahih, datang seorang lelaki, dia kata apa? Dia kata dekat Nabi SAW, ada dalam, kalau kita tengok boleh buka pada tafsir ayat wala taqrabuz zina, ayat apa? Surah Al-Isra tu. Dalam tafsir Ibn Kathir pun ada hadis tersebut. Kalau kita tengok Ibn Kathir dia bawa riwayat Imam Ahmad tu, dia kata apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah. Dia kata inna fatan syaban atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda, syaban, fatan syaban, pemuda yang masih muda lagi, remaja. Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, idzalli bizina. Tengok dia minta dekat Nabi, ya wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Fa aqbala alqawmu alayhi fazajaruhu wa qalu mahmah qala udnu. Kemudian sahabat lain ni datang, mereka marah dia, mereka halau dia, mereka marah dia. Tapi Nabi marahkan, Nabi tak marah. Hikmah. Sebab Nabi nampak, Nabi kenal, Nabi tahu dia ni budak muda. Budak muda. Memang nafsu dia tu, memang orang muda ni memang dia macam tu lah, dia punya tabiat dia. Nabi tak marah. Tapi Nabi kata apa? Udnu, dekatkan dia, bawa dia kat aku. Fadana minhu qariban, dia pun datang dekat dengan Nabi SAW. Faqala ijlis, Nabi kata duduk. Fajalasa, dia duduk. Kemudian Nabi SAW gunakan qiyas aula. Nabi kata atuhibbuhu li ummik, engkau suka ke orang berzina dengan ibu engkau? Qala la wallahi ja'alani Allahu fidak. Tidak, demi Allah, semoga Allah jadikan aku tebusanmu. Budak muda tu cakap macam tu. Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Dia kata, mana ada manusia yang suka benda yang keji tu, zina yang keji tu dilakukan pada ibu-ibu mereka. Qala afatuhibbuhu li ibnati. Nabi tanya lagi, kau suka tak berlaku pada anak perempuan kamu, kalau kau ada anak perempuan? La wallahi ya Rasulullah ja'alani Allahu fidak. Tidak, aku tak suka, demi Allah, semoga Allah jadikan aku sebagai tebusan.
walan nasu yuhibbunahu li banati. Mana ada manusia yang suka benda yang keji itu dilakukan kepada anak-anak perempuan mereka. Kemudian Nabi tanya lagi, atuhibbuhu li ukhtik, kau suka tak benda yang zina ni, keji ni dilakukan kepada kakak ataupun apa dia, saudara perempuan? Qala la wallahi ja'alani Allahu fida. Tidak, demi Allah. Dia bersumpah tidak. Semoga Allah jadikan aku sebagai tebusan. Walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Tak ada orang yang suka benda tu diperlakukan, benda yang keji diperlakukan kepada saudara-saudara perempuan mereka. Qala afatuhibbuhu li ammatik. Kau suka tak benda tu dilakukan kepada mak saudara kau? Tak. Nabi sebut satu-satu. La wallahi ja'alani lahu fida. Qala walan nasu yuhibbunahu li ammati. Afatuhibbuhu li khalati. Engkau suka tak benda tu dilakukan kepada mak saudara kau sebelah ibu kau? Wallahi ja'alani lahu fidak. Tak. La, wallahi la, kata dia. Walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Tak ada orang yang suka untuk dilakukan benda tu. Fa wada'a yadahu alaihi. Kemudian Nabi letakkan tangannya ke atas lelaki budak pemuda tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, membaca doa, Allahumma ghafir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampunilah dosanya, tahhir qalbah, sucikanlah hatinya, wa hassin farjah, bentengilah apa? Kemaluannya. Qala, kemudian kata pemuda tadi, falam yakun ba'da, kata perawi hadis, falam yakun ba'da dhalika al-fata yaltafitu ila syai'. Lepas pada doa Nabi SAW dan nasihat Nabi tadi dan doa Nabi SAW yang mustajab, maka dia tidak lagi, kita kata, ada keinginan pada perkara yang kita kata haram tadi, yang perzinaan tadi. So di sini kita boleh dapat faedah yang sangat penting lah. Kerana yang pertama, kita kena faham, generasi muda hari ini memang itulah yang kita kata benda yang menggerakkan. Kerana mereka perlukan bimbingan. Mereka perlukan bimbingan. Sebab itu kalau kita lihat, benda itu yang perlu ibu bapa yang perlu memantau dan perlu menjaga anak-anak mereka. Dan apatah lagi bila dah sampai tahap usia yang semakin dewasa. Dan yang kita paling sedih sekali, satu lagi kita kena faham, perkara yang kita kena takut adalah bila benda tu dilakukan oleh orang yang bukan muda tadi. Muda tadi boleh tahan. Sebab tu Nabi SAW dalam ketika berinteraksi dengan orang muda yang minta zina tadi, Nabi tahu sebab dia punya hawa nafsu tadi meluap-luap. Nabi tahu itu tabiat orang muda. Kan, sebab itu Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang lain, Nabi kata, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul bah falyatazawwaj. Nabi suruh menikah. Tapi yang kita kena tengok juga satu perkara, orang tua bangka dah nak mati. Tua bangka juga melakukan benda yang terlibat dalam perzinaan. Ini kita kata tak ada keuzuran. Maksudnya apa? Ancaman dia lagi dahsyat. Dalam hadis Nabi SAW sebut antara golongan yang tidak akan thalathatun la yukallimuhumullah, 3 golongan yang tidak akan berkata-kata dengan Allah. Allah takkan berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat kelak. Allah takkan sembang dengan dia, Allah takkan cakap dengan dia. Wala yanzuru ilaihim, Allah takkan tengok dia. Walahum azabun alim, dan baginya azab yang pedih. Antaranya apa? Asy-syaikhu zani. Asy-syaikhu az-zani, orang tua yang berzina. So apa maksud dia? Kalau orang yang tua dah, umur dah 40 tahun, dah tua dah tu, dah ada kita kata anak bini, kemudian terlibat lagi dalam perzinaan, maka ini dia termasuk dalam ancaman asy-syaikhu zani. Syaikhu az-zani, yang mana Nabi SAW bagi tahu Allah takkan tengok, la yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum wa lahum azabun alim. Allah takkan tengok, Allah takkan pandang, Allah takkan berkata-kata, dan bagi mereka azab yang pedih. Itu asy-syaikhu az-zani. Orang tua ni siapa? Orang tua ni orang yang kita kata yang
dia dah sampai tahap usia yang matang, dia boleh fikir. Bukan setakat dia, Nabi bagi tahu asyikh itu maksudnya dia dah sampai tahap syuyukh, maksudnya dia dah orang yang dah matang, tapi dia terlibat lagi dalam perzinaan. Sebab itu hukuman bagi orang yang muhsan direjam. Sebab dia dah rasa nikmat, dia dah rasa benda-benda yang kita kata apa, yang kita kata yang tak mungkin bagi orang muda tadi tu, tak pernah dirasakan oleh orang muda tadi. Dia dah dapat nikmat pernikahan, tetapi dia masih lagi tak cukup. Ini orang yang celaka. Sebab itu kita tengok kes-kes yang banyak berlaku sekarang ni, kes sumbang mahram, kes apa lagi, kes yang menggerunkan kalau kita tengok, yang melibatkan orang tua, maksudnya melakukan perkara terkutuk kepada budak kecil, kepada anak sendiri pun ada, kepada budak-budak, jadi pedofilia apa semua tu kan termasuk juga. So ini antara perkara yang kita kata yang sangat-sangat menggerunkan kita bila kita dengar macam ni. Sebab itu orang macam ni, sebab itu hadis-hadis yang memberi ancaman yang sangat dahsyat ini perlu disevaluasikan, terutamanya orang-orang yang dah sampai tahap tadi macam tadi tu, dah tua masih lagi terlibat dengan benda-benda yang pelik-pelik ni. Dan apatah lagi kita di saat tengah ditimpa musibah ni, lagi menyedihkan, lagi menggerunkan kita, lagi menakutkan apabila di saat ditimpa musibah, kita ditimpa musibah dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19, kes semakin meningkat tinggi, kita masih lagi tak ambil iktibar. Dan kita tengok macam mana data yang dikeluarkan sangat-sangat menakutkan. Bila maksudnya laman web pornografi tu masih lagi ramai yang melayari di kalangan masyarakat kita. Sebab itu kita kena maksudnya kita kena tengok benda tu. Kalau sampai kita kata benda yang asalnya memanglah kita kata yalah kita sangat-sangat takut, tetapi kita kena faham bila benda tu sampai tahap sudah menjadi ketagihan. Sebab apa kita kaitkan tadi, bila orang muda tadi dia tak kawal, dia tak bertaubat, dia tak kembali kepada perintah Allah, dia tak kawal nafsunya, dia tak menyalurkan nafsunya kepada perkara yang halal, kemudian dengan didikannya dan sebagainya, kita bimbang ini yang muda-muda ni lah yang akan menjadi generasi yang tua tu, yang akan datang. Dan dia daripada muda tu dia terbiasa, apatah lagi dengan kita tengok hari ni ada yang kadang-kadang tu ada sampai tahap umur 12 tahun dah pandai kita kata buat benda-benda yang dah sampai tahap masuk kes merogol dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Sebab apa? Sebab didikan satu. Sebab itu apa solusi dia? Solusi dia tak ada cara lain melainkan kembali kepada ajaran Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan setakat Al-Quran dan Sunnah tu dibaca tetapi diamalkan. Semua tak boleh kita sikit saja kita ambil apa yang kita berkenan, tak, semua sekali. Dari sudut adab, ada adab kan, adab dalam rumah. Macam mana dalam surah An-Nur ditegaskan tentang adab, macam mana nak masuk, maksudnya minta izin untuk masuk ke dalam bilik ibu bapa, masuk ke bilik rumah dan sebagainya, dan macam-macam lagi yang dalam syariat kita ni dah lengkap. Nabi SAW perintahkan supaya ketika usia 10 tahun itu, farriqu bainahum fil madaji'i, dipisahkan anak itu, maksudnya tempat tidur mereka antara lelaki dan perempuan pada usia 10 tahun. Semua tu dah lengkap, komplit sebenarnya. Kita dah tahu sebenarnya. Kalau orang Islam sebenarnya dia dah tahu benda tu dah ada dalam syariat. Cuma kita nak kita praktikkan atau tak, itu saja. Dan kita tengoklah, maksudnya kadang-kadang banyaklah juga faktor-faktor, antaranya kalau kita tengok kemiskinan juga adalah antara faktor yang sangat-sangat. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu macam mana Nabi minta lindung daripada kefakiran, dan kefakiran ni akan membawa kepada kekufuran. Kerana kalau kita tengok balik, mungkinlah disebabkan oleh ruang rumah yang terlampau kecil juga, disebabkan oleh kemiskinan tadi. Kemudian bilangan unit anggota ahli keluarga yang ramai, kemudian mereka tak menjaga dari sudut kemudian itu satu faktor. Kemudian dah tak dijaga pula hukum-hukum syariat. Begitulah juga antara hubungan kita kata dari sudut
muamalah, hubungan interaksi antara anak dengan ayah, ibu dengan anak, kemudian interaksi antara kita kata antara ipai duai, dan macam-macam lagi, antara sepupu sepapat. Kadang-kadang orang kita dia masih lagi anggap sepupu sepapat ni macam adik-beradik sendiri, kemudian buka aurat, ipai duai. Betul lah, ipai duai. Ipar duai kan. Ipar duai bukan ipai duai. Ipar duai. Dan seangkatan dengannya. Maksudnya dijadikan benda tu sebagai benda yang remeh. Sebab tu kita tengok balik, bila tengok balik dalam hadis Imam Muslim tadi, memang setiap kita ni ada bahagian di sini. Tetapi sesiapa yang menggunakan bahagian-bahagian yang Allah uji tadi, maksudnya dia tidak mengikut hawa nafsunya tadi, kemudian dia mentaati perintah Allah, dia menjauhi, maksudnya semua anggota badan dia tadi disalurkan kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka itulah orang yang berjaya. Tetapi orang yang mengikut hawa nafsu dan dia mengikut kehendak setiap anggota badan yang memang Allah Ta'ala dah bagi, memang bahagian zina tu ada, maka kalau dia ikut nafsu dan ikut kehendak, itu sebagai hawa nafsu tu, sebab di semua tu dia ada kita panggil dia ada pendorong untuk menyesatkan dan menjerumuskan seseorang ke dalam lembah kehinaan, ke lembah yang dahsyat. Baik. Jadi itu antara kita kata apa yang kita sempatlah syarahkan pada hadis Imam Muslim, hadis Abu Hurairah berkenaan dengan bahagian kita kata bahagian zina pada anak Adam. Itu maksudnya apa yang hikmah ataupun kita kata pengajaran yang terpenting daripada hadis yang kita bincangkan tadi, iaitulah bila Nabi SAW dah bagi tahu dekat kita setiap anggota badan kita ni ada bahagian zina, kita kena takut. Bukan kita rasa macam okey, lagi kita rasa macam tak ada apa-apa. Apatah lagi benda-benda yang maksiat sekarang ni dinormalisasikan. Itu yang kita takut tu. So ini kalau kita tengok balik, ini yang kita lihat dalam masyarakat kita ni, mungkinlah macam-macam lah orang-orang aktivis kemasyarakatan ke apa yang mereka sebut tentang masalah ketagihan pornografi dan sebagainya ni. Kemudian dia melibatkan ialah dia sampai ada kalau dia melibatkan perkara yang kita kata melibatkan perkara yang yang merosakkan iaitulah sampai jatuh kepada perzinaan, maka itu lebih dahsyat kita kata, yang perlu kita takut, yang kita perlu bimbang. Kerana kita kena faham apa yang Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu tentang bahagian tadi. Maksudnya bila ada benda yang mendorong dibiarkan, tidak dikekang, maka itu akan merosakkan. Itulah yang merosak, dan itulah yang kita lihat hari ini. Kerana tak jaga dah. Sebab apa? Sebab dah dinormalisasikan. Kemudian ada pula golongan liberal pula, dia kata tak apa, tengok dia seorang-seorang, yang penting kau tak kacau orang lain. Itu syubhat juga, satu syubhat. Tengoklah, yang penting kau tak buat dengan orang lain, yang penting engkau tak praktikkan benda tu. Buat tengok saja tak apa. Ini disebabkan oleh terlampau menormalisasikan maksiat, menormalisasikan al-fahishah, perkara yang keji. Semacam kita tengok orang menormalisasikan LGBT kan. Puncanya kerana mula-mula tu okey, kita kata alah dia pun baik je kan. Okey, bagus, tak apa, tak ada isu pun. Dia pun boleh sedekah juga, dia pun boleh buat baik. Sebab kita bermudah-mudah daripada awal, itulah yang menyebabkan kita terpaksa bayar kerugian yang sangat dahsyat dalam masyarakat kita. Kalau kita tengok hari ni, macam tu jugalah pornografi ni, macam isu berkenaan dengan pornografi ni. Sebab tu kalau kita tengok balik, bila tak disekat benda ni, dia akan melarat. Dan kita tengok nafsu manusia ni tak ada had, tak ada batasan. Dia daripada nafsu yang nafsu ammaratun bisu, sampailah jadi nafsu syaitaniyah, jadi nafsu haiwaniyah, jadi nafsu yang haiwan, tahap yang syaitan. Kita kata nafsu yang bahkan dia dah menggantikan syaitan. Dia dah duduk tempat syaitan tu sini kan. Jadi dah tak jadi manusia dah, jadi syaitan dah. Kalau kita tengok hari ni macam mana jenayah-jenayah yang berlaku. Kemudian apatah lagi kalau kita tengok macam-macam sekarang ni
dinormalisasikan benda-benda macam ni, dan kita memang tak boleh nak lari daripada realiti masyarakat ni, melainkan kita kena minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita dan juga masyarakat kita. Dan anda tak nafikan setiap di kalangan masyarakat kita ni ada dia punya kita kata perbezaan dari sudut orang yang terkena musibah macam tadi, orang yang terkena ujian, yang ketagihan dan sebagainya, ada dia punya peringkat-peringkat dia. Ada yang memang mereka diuji, maka ini sebagai seorang mukmin kita kena tolong mereka. Kita kena tolong, tunjuk, bimbing mereka. Kepada orang yang masih muda, generasi muda, maka mereka kena buat apa untuk mengelakkan benda-benda ni? Senang saja, sibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Sibukkan diri dengan ilmu, dengan majlis ilmu. Baik, elakkan diri daripada berseorangan. Itu satu, kan? Itu biasa, memang kita kata standard lah, elakkan diri berseorangan. Maksudnya biar ada buat kerja lah, biar ada buat kerja yang kita kata, ya sekarang ni PKP mesti ada yang kena duduk berseorangan dan sebagainya, tapi yang paling penting ada kita kata ada kawan yang boleh dengar masalah, ada kawan yang boleh nasihat, menuntut ilmu. Itu yang paling penting sekali, menuntut ilmu, kemudian teguhkan iman dan akidah. Itu yang paling penting. Kita kena sedar bahawasanya benda yang ada di dunia ni dia hanya sementara. Dia takkan, maksudnya nikmat yang kita rasa macam lazat sangat, maksiat ni dia hanya sementara. Dia maksiat ni dia takkan lama. Dia kelazatan yang dilakukan, maksiat yang kita harapkan kelazatan daripada maksiat itu, dia tidak akan bertahan lama. Setiap maksiat akan membawa kepada penyesalan. Itu memang confirm. Setiap maksiat akan membawa kepada penyesalan. Kalau ada penyesalan, alhamdulillah, kita masih beriman. So kita harap orang yang ada penyesalan tadi dimasuk dalam ayat dalam surah An-Najm tadi, ayat 32 tadi, illal lamam, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamam. Illal lamam. Kita harap orang yang bertaubat, dia menyesal dan bertaubat. Baik, ada orang tanya macam mana kalau orang dia terjebak juga? Baik, pastikan dia, bila dia terjebak, maka dia cepat-cepat bertaubat. Maksudnya kalau nak masuk dalam illal lamam tadi, dia mesti bertaubat. Macam mana bertaubat? Kena tinggalkan. Baik, ada, memang anda faham, ada beberapa orang budak-budak kita kata sahabat-sahabat kita yang mungkin yang masih muda, masih belia, remaja ni, di mesej kita dia cakap kadang-kadang tu maksudnya mereka terjatuh, terjebak juga, walaupun mereka dah buat apa nak buat, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan pastikan 6 dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', malaikat dia akan tahan untuk menulis dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, dia akan tahan selama 6 jam. Kalau dalam tempoh 6 jam kita bertaubat, dia maksudnya takkan ditulis dalam tempoh 6 jam. Maksudnya Allah Ta'ala rahmat bagi kita, nak bagi kita supaya cepat bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. So Allah Ta'ala nak orang yang ada penyesalan ni, yang tu kita kata dia orang beriman. Sebab kita dah sebut tadi, semua akan terjebak. Maksudnya semua akan terkena serpihan tu. Tetapi kita nak cari orang yang kembali. Sebab itu bagi orang yang beriman, orang yang dia terjebak, maka dia kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah SWT dan azamkan untuk tidak kembali, kerana itulah taubat. Tapi macam mana dikembali juga? Taubat lagi, taubat sampai dibiasakan taubat itu, sehingga benda yang mungkar, benda yang maksiat, benda yang keji tu, dia automatically takkan jadi tabiat. Itu sampai tahap tu. Yang tu kita kena faham. Itu bagi orang yang orang yang teruji, orang yang diuji. Sebab apa kita kena pandang orang yang terjebak ni, orang beriman yang terjebak diuji, sebab kita faham daripada hadis tadi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm tadi, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Maksudnya jangan kita anggap macam aku selamat. Maksudnya kita pun tak selamat juga. Mata kita, pandangan kita, kemudian lisan kita, telinga kita,
tak selamat juga. Tetapi siapa yang Allah selamatkan? Orang yang Allah selamatkan, orang yang Allah rahmati. Sebab tu kita bila kita tengok orang yang terkena ni, maksudnya kita kena pandang dengan pandangan, kita kata apa? Orang beriman yang terkena, orang yang iman yang diuji, kita kena tolong mereka. Maksud tolong mereka ni, kita kena nasihat mereka supaya tinggalkan benda tu. Yakinkan mereka benda tu memang akan memudaratkan. Itu akan memudaratkan dunia dan akhirat. Sebab tu sekarang kan orang buat kempen kan. Kempen tu memang bagus lah. Dia buat video-video tu memang dia bagi tahu kesan-kesan buruk tentang pornografi. Kesan-kesan terhadap akal, terhadap minda seseorang, terhadap akal. Dia akan bagi kesan yang buruk. Dia akan bagi kesan pada hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan isteri. Kalau orang ada yang sampai tahap tu, Allah musta'an, ada yang kes yang anda pernah ada orang mengadu kan, maksudnya dah sampai dah menikah sekalipun ada yang masih terjebak. Dan lagi sedih lagi apabila terjebak dengan benda-benda yang lebih dahsyat. Kita pun tak tergambar macam mana. Kalau kita baca dalam sirah salafus saleh dulu, contoh macam zaman Bani Umayyah tu, ada seorang khalifah ni, dia tak pernah tahu pun liwat tu apa. Sampailah Quran sebut baru dia tahu. Dia tak pernah tergambar ada orang boleh buat hubungan lelaki dengan lelaki. Sehinggalah Quran cerita pasal kisah Nabi Lut, kaum Lut. Baru dia tahu ada liwat. Nak bagi tahu fitrah mereka. Kita pun pelik macam mana ada orang yang dia boleh syok dengan kartun. Dia seronok kat kartun. Dia tengok kartun tu untuk memuaskan hawa nafsu dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sampai tahap tu. Jadi kita tengok ada kes yang macam mana dirampas dia di dalam simpanan dia, disimpan gambar-gambar lucah daripada kartun-kartun yang episod anime tu. Kita pun tak boleh tergambar macam mana sampai tahap tu hawa nafsu orang. Kita duk ingat orang suka perempuan kan, orang kartun pun orang boleh suka. Na'udzubillah. Ini zaman yang kita ada, zaman yang sangat dahsyat fitnah. Sebab itu kita minta lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita dan juga masyarakat kita, zuriat keturunan kita, daripada fitnah-fitnah ini. Dan ada satu lagi puak yang kita kena berhadapan juga. Inilah yang kita kata yang diusahakan oleh asatizah kita. Mereka berhadapan dengan syubhat-syubhat golongan yang menghalalkan pula, yang nak menghalalkan pornografi, yang nak menghalalkan LGBT, ramai kan. So hari ni semua nak cari dalil. Dia kata boleh, nak kata boleh, nak kata boleh. Ini nak kata boleh, semua nak kata boleh, itu kata boleh. Macam-macam bagi tafsiran. Itu pun satu juga. Tapi ana punya fokus pada malam ini lebih pada khusus. Sebab itu ana keluar kita kongsikan doa. Kita khusus untuk orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat kita tahu ada orang yang ahli sunnah, tapi dia terjebak dalam fitnah ini. Adakah dia jatuh kafir? Tak. Kita tak zalim sebab kita tahu benda ni maksiat. Tetapi bila dia boleh jadi jatuh kafir? Bila dia menghalalkan perbuatan tersebut. Menghalalkan perbuatan, kita kata contohnya perbuatan berzina ataupun melihat perzinaan, ataupun kita kata pornografi tadi. Boleh jatuh kafir kalau benda tu kita kata perkara yang dia melibatkan syubhat yang datang. Sebab tu anda nak sentuh pada malam ni orang yang kita kena faham tabiat. Memang Allah Taala jadikan kita macam dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim tadi. Kemudian kita kena faham macam mana, apa yang dimaksudkan dengan bahagian zina tu, dan adakah maksudnya kita kena biarkan, dan adakah maksudnya kita boleh remehkan pula. Tak sesekali bermaksud sedemikian. Sebab anda ada tertengok ada orang yang cuba untuk dinormalisasikan benda-benda yang berkait dengan pornografi ataupun kita kata onani dan sebagainya ni, cuba untuk dihalalkan dengan bentuk yang agak halus lah. So dia kata kalau ini lebih baik daripada zina kan, ini lebih baik daripada dia berzina. So untuk dihalang nafsu dia tu gini lebih baik, sehingga menyebabkan dia tak ada rasa benda tu bersalah, dan dia akan menyebabkan sebenarnya syaitan dah datang. Sebab tu di syubhat dia sekarang, dia kata biarlah orang tu onani asalkan dia tak zina. Sebab dia salah faham lamam tadi. Al-lamam tadi dalam surah Az-Zumar ayat 32 bukan bermaksud bermudah-mudah dengan bahagian zina, bukan bermaksud Allah Ta'ala dah bagi bahagian zina tu kat tangan kita boleh beronani.
ataupun melakukan perkara-perkara yang keji. Bukan. Istimna kan, ulama bincang dalam hukum istimna yang onani. Memang ada perbahasan di kalangan ulama, tetapi kita macam ni lah, kita kata macam orang nak bincang hari ni pasal isu Nabi Khadir, hidup ke tak, hidup lagi ke tak. Oh, datanglah dia kata khilaf. Memanglah kalau nak bincang khilaf, semua khilaf. Tapi cuba tengok apa tujuan orang yang dibawa isu Khadir ni. Apa latar belakang mereka, apa tujuan mereka. Tidak ada tujuan lain melainkan untuk apa? Untuk mengharuskan perkara-perkara bid'ah yang mereka nak buat. Mimpi-mimpi tok syekh mereka, cerita-cerita karut dan khurafat yang dijaja oleh guru mereka, itu tujuan dia. Sebenarnya kenapa isu tu? Kita kena faham apa tujuan dia. Sebab itu sama juga, kita kena tengok juga isu yang macam istimna ni, macam apa kita kata berkait dengan onani ni. Kan? Jelas kan Allah Ta'ala sebut sifat orang-orang beriman. Antaranya apa? Mereka apa dia dalam apa? Surah Al-Mu'minun kan. Allah Ta'ala sebut apa? Famani ibtagha wara'a dhalika. Famani ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Kan? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 7 dengan surah Al-Ma'arij ayat 31. Ya Allah Ta'ala sebut sebelum dia tu Allah Ta'ala kata apa? Walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Ya Allah Ta'ala sebut orang-orang beriman kan, sifat dia mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, kehormatan mereka, kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri-isteri mereka, pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aymanuhum, ataupun milkul yamin, ini hamba-hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin, maka hal tersebut tidak tercela. Kan? Famani batagha wara'a dhalika, siapa yang mencari selain daripada hal tersebut, maksudnya tak melalui perkahwinan ataupun milkul yamin, fa ulaika humul 'adun, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Sebab itu daripada ayat tu Imam Malik rahimahullah istimbat bahawasanya istimna ni haram. Tak boleh kan? Tak boleh. Kita kata itu jelas. Dan apa kita kata banyak lagi lah syubhat-syubhat dalam isu ni, tetapi kita nak sentuh yang tadilah yang penting. Yang penting supaya kita menyeru kepada untuk menjaga. Lepas tu bolehlah kalau kita nak masuk kan, boleh ejah lah nak masuk apa kita kata apa dia kepentingan untuk apa, kepentingan kita faham isu ni, kita kata dengan lebih menyeluruh lah kan. So tengoklah balik, kena tengok balik, maksudnya kena tengok balik apa maqasid syariah. Antaranya maqasid syariah, antara maqasid syariah adalah untuk menjaga keturunan, an-nasl, menjaga keturunan. Sebab itu diharamkan perzinaan. Kenapa? Kerana nak menolak kemudaratan dari sudut apa, dapat merosakkan nasal, yakni keturunan, merosakkan hubungan keturunan manusia. Sebab itu zina diharamkan. Bila benda kita kata benda yang melibatkan perzinaan ataupun LGBT kan, fahisyah, benda yang keji lah, liwat dan sebagainya ni dinormalisasikan, pornografi semua ni tidak dikawal, tidak dihalang, maka dia akan menyebabkan berlakunya kerosakan yang sangat dahsyat dalam masyarakat. Kita akan tengok, kita dah tengok sekarang ni macam-macam kes yang berlaku dan sangat-sangat menggerunkan. Di Selangor saja, sampai Sultan Selangor pun dah bertitah. Anda ingat lagi dalam salah satu khutbah sebelum PKP, bertitah isu berkenaan dengan sumbang mahram dan sebagainya, sangat tinggi. Dan berkait dengan pedofilia dan macam-macam lagi. Kalau kita tengok macam-macam jenis sekarang ni, dia punya istilah-istilah yang digunakan memang dahsyat. Kita pun tak tergambar macam mana punya dahsyat gambaran-gambaran mereka yang mereka cuba untuk normalisasikan perzinaan ni dan benda-benda fahisyah. Sebab itu dibalik-balik pada, maksudnya semua pihak lah kena bagi kita kata kerjasama. Maksudnya dari sudut kerajaan kena tegaskan lagi undang-undang, maksudnya dari sudut macam mana kan, dari sudut kita kata nak menghalang benda-benda ni. Kemudian didikan di rumah, semua ada peranan masing-masing. Sebab itu kita tengok ini yang sebab ini konspirasi yang kita kena
fokus kan, maksudnya yang lebih nak dibandingkan dengan benda yang kita kata benda yang kita pun tak pasti lagi apa benda kan. Ini yang jelas-jelas ni, maksudnya barat masuk merosakkan anak-anak kita, merosakkan anak-anak muda kita, merosakkan generasi kita ni dengan mereka punya bahan-bahan yang keji, fahisyah, budaya-budaya kuning, budaya-budaya pink, budaya-budaya hitam, budaya-budaya yang teruk-teruk, budaya yang karut marut ni. Itu kita tak nampak sebagai konspirasi. Kita duk nampak benda yang tak pasti tu. Ini sebenarnya konspirasi nak merosakkan keturunan. Sebab tu kita kena faham dalam surah Al-Qalam, surah Al-Qalam disebutkan berkenaan dengan apa? Utullin ba'da dhalika zanim kan. Maksudnya kita kena faham bila ayat tu Allah Taala bagi tahu tentang sifat kita kata sifat penentang rasul ni, antaranya mereka yang tak diketahui nasab bapaknya. Maksudnya apa? Kita kena faham dekat situ. Tak diketahui nasab bapaknya, maksudnya di situlah orang-orang kafir mereka cuba untuk merosakkan sistem kekeluargaan dan sistem keturunan tu sendiri. Maksudnya mereka nak rosakkan sampai orang tak tahu mana ayah dia, mana bapak dia. So kita tengok kan, maksudnya bilangan anak luar nikah pun ramai. Memang anak yang dilahirkan itu tidak berdosa kerana dia tak menanggung dosa ibu ataupun ayahnya, ayah biologi ke apa benda kan. Ayahnya kita kata apa dia asal maninya kan, dan tak diisytiharkan oleh sebahagian ulama sebagai bapa yang sah, tak dibinkan kepada dia kan. Maksudnya itu yang rajah. Tetapi nak bagi tahu bila benda tu dinormalisasikan, kita tengoklah maksudnya itulah yang menyebabkan macam mana Allah Ta'ala sebut utullim ba'da dhalika zanim. Maksudnya apa? Maksudnya penentang rasul ni mereka tak diketahui nasab keturunannya. So kita boleh tengok macam mana kaitan hari ini, bagaimana orang yang menentang dakwah Rasul, menentang sunnah, menentang Islam sangat ramai. Antaranya apa dia dengan disebarkannya maksiat perzinaan ini, fahisyah, benda-benda yang keji, lalu merosakkan sistem keturunan, sistem kekeluargaan. Dan itu yang kita paling takut sekali, dan kita minta lindunglah Allah SWT. Kita minta lindung kepada Allah SWT, masyarakat kita, negara kita daripada perkara-perkara yang keji tersebut, benda-benda yang boleh membawa kepada hal tersebut. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itulah insya-Allah. Malam ni kita bincang hadis tadi dan kita kupas dengan sebut sedikit. Semoga kita jelas lah maksudnya hadis tu kita tak boleh anggap mudah kita ni telah tertulis kemudian kita biar saja. Tak, bukan itu perintah syariat, tetapi itu adalah takdir yang Allah jadikan sebagai ujian, bukan sebagai alasan untuk kita jadikan alasan untuk buat benda maksiat. Itu bukan. Saya dah tertulis untuk berzina, salah kan. Itu kena ingatkan, sebab mungkin ada orang yang dia nak duk cari alasan, dia tak jumpa lagi hadis tu, tapi kalau dia jumpa hadis tu, dia akan gunakan hadis tu untuk menjustifikasikan perbuatan maksiat dia. Sama macam orang-orang yang buat maksiat dan sebagainya, dia kata kami dah ditulis menjadi orang jahat dan sebagainya kan, contoh. Bukan, tak bermaksud sedemikian, bahkan balik kepada khitab syar'i, balik kepada perintah syariat supaya melarang kita untuk mendekati zina macam mana sekalipun, apa sekali wasilah, maka dilarang. Wa taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Baik, jadi anda rasa cukup setakat itu insya-Allah apa yang kita sampaikan pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.